Rapsodi hidupku sempurna dengan Rapsodi. Mulia Tuhan, Shalom saudara-saudari, selamat datang ke saluran Rapsodi Reality perkongsian oleh Pastor Chris Oyakilome. Message Tuhan kepada Anda pada hari ini bertajuk Suatu Jenis Janji yang Berbeza. Haleluya. Ayat Injil pembukaan pada hari ini dipetik daripada 2 Petrus 1 ayat 4. Dia berfirman, dengan jalan itu Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bahagian dalam kudrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Haleluya. Saudara-saudari, perkataan yang diterjemahkan sebagai janji-janji dalam ayat Injil pembukaan kita perlu difahami dengan betul. Dalam Perjanjian Baru, perkataan yang sama dari bahasa Yunani yaitu evangelia telah diterjemahkan sebagai janji lebih daripada 50 kali. Walau bagaimanapun, dalam 2 Petrus, satu lagi perkataan Yunani yang berbeza, yaitu epangelma, juga diterjemahkan sebagai janji sebanyak 2 kali. Ini adalah suatu jenis janji yang berbeza, tetapi penterjemah Alkitab tidak memberikan perbezaan di antara kedua-dua janji ini. Saudara-saudari, mari saya terangkan. Jenis janji yang pertama bersifat futuristik. Ia adalah seperti apabila seseorang berkata, saya akan memberi kamu $200,000 esok. Itu adalah suatu janji, tetapi terdapat satu lagi janji apabila seseorang memberitahu kamu, saya akan memberi kamu $200,000 dan kemudian terus menulis cek yang bertarikh hari ini. Sekarang, cek itu adalah janji, bukan lagi uang itu. Janji tersebut adalah kamu bawa cek itu ke bank dan duit itu pasti akan ada. Jadi, ia bergantung pada bila-bila masa kamu mahu menunaikannya. Jika jenis janji yang pertama gagal, tidak ada apa-apa yang kamu boleh buat. Tetapi, ianya bukan sebegitu bagi janji yang kedua. Ia tidak akan gagal. Haleluya. Sekiranya ia gagal, itu merupakan satu kesalahan jenayah dari segi hukum keuangan, karena ia akan menjadi cek yang rosak. Saudara-saudari, jenis janji yang kedua itu merujuk pada apa yang tertulis dalam ayat Injil pembukaan kita. Janji itu bukan suatu janji yang akan digenapi pada masa depan, tetapi ia merupakan janji yang besertakan jaminan bahwa ia sudah dipenuhi. Mulia Tuhan. Janji itu nyata dan hanya menunggu bila-bila masa untuk kamu mahu menunaikannya. Haleluya. Saudara-saudari, perhatikan sekali lagi apa yang Alkitab katakan. Dengan jalan itu, Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bahagian dalam kudrat ilahi. Ini bermakna bahwa dengan menunaikan janji-janji yang berharga itu, kita menjadi sekutu Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari, sudah tiba masanya untuk menunaikan cekmu dan mengambil bahagianmu dalam pengalaman ilahi. Namun, bagaimana kamu menunaikan semua janji itu? Ia adalah dengan bercakap dalam bahasa Tuhan. Ia adalah dengan mengucapkan kata-kata yang beriman yang selaras dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya.
Saudara-saudari, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, aku sangat bersyukur atas hak keistimewaan untuk mengambil bahagian dalam pengalaman ilahi. Aku adalah sekutu Tuhan yang diubah rupa dalam roh menjadi image dan rupa seperti anak Allah. Aku berfungsi dari tempat kelebihan, kemenangan, penguasaan dan kuasa, sambil dibimbing dan didorong oleh hikmat ilahinya untuk melakukan kehendak-Mu dan memenuhi takdirku dalam Kristus, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara-saudari, untuk memahami perkongsian pada hari ini dengan lebih lanjut, Anda bolehlah merenungkan ayat-ayat Injil berikut. 1 Yohanes 5 ayat 11 hingga 12, Galatia 3 ayat 16, dan 2 Korintus 1 ayat 20. Terpujilah Tuhan. Terima kasih kerana telah bersama-sama mempelajari renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.